Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada minggu ini kita akan sambung perbincangan kita. Pada minggu lepas, pada minggu ini kita akan fokuskan kepada perubahan tenaga, iaitu tenaga haba dalam tindak balas kimia. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan sains tambahan KSSM untuk tingkatan 5. Standard pembelajaran. Pada akhir video ini, pelajar boleh yang pertama memerihalkan perubahan haba dalam tindak balas kimia dan yang kedua, pelajar boleh menentukan haba penyesaran dalam tindak balas kimia. Mula-mula kita tengok itu dulu mengenai perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan yang berlainan mempunyai kandungan haba yang berlainan. Maksudnya, bahan tindak balas mempunyai kandungan tenaga yang berlainan dengan hasil tindak balas. Maka untuk setiap tindak balas akan berlaku perubahan haba. Sama ada tindak balas tersebut membebaskan haba ataupun tindak balas tersebut menyerap haba. Kandungan tenaga mutlak dalam suatu bahan diberikan simbol H dengan unit dia adalah joule ataupun kilojoule. So untuk unit dia macam biasalah kalau kilo tu So kalau kilo maksudnya 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Okey. Seterusnya kita tengok gambar raja aras tenaga. So semasa kamu tingkatan 3, kamu dah belajar mengenai tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, apa itu tindak balas eksotermik? Ekso tu maksudnya keluar. So tindak balas ini membebaskan haba keluar. Manakala endotermik, endo ni masuk ke dalam. Maksudnya tindak balas ini menyerap haba. Untuk melukis gambar raja aras tenaga, dia sebenarnya macam lukis graf. Cuma bezanya adalah dia tak ada paksi X, dia ada paksi Y sahaja dan dia punya paksi berlabel tenaga. Okey. Dia ada paksi X sahaja. Okey, kemudian bentuk dia adalah bentuk tangga. Sama ada tangga turun ataupun tangga naik bergantung kepada haba. Sama ada haba dibebaskan ataupun haba diserap. Okey, kita tengok satu-satu untuk tindak balas eksotermik. So, untuk tindak balas eksotermik, gambar raja dia berbentuk tangga yang menurun, turun tangga. Kenapa? Kerana bahan dia mempunyai tenaga yang lebih tinggi berbanding hasil. Kenapa haba dia boleh jadi turun? Kerana semasa tindak balas ini berlaku, haba dibebaskan keluar. Jadi bila haba dibebaskan, hasil mempunyai kandungan tenaga yang lebih rendah. Jadi apabila perubahan yang berlaku daripada tinggi kepada rendah, maka delta H, delta ni maksudnya perubahan lah. So delta H dia akan jadi nilai negatif. Negatif kilojoule per mol. Okey. Seterusnya kita tengok tindak balas endotermik. So untuk tindak balas endotermik, bentuk dia adalah seperti naik tangga. Kenapa? Kerana haba bertambah. Kenapa haba bertambah? Kerana dalam tindak balas ini, haba telah diserap. Jadi, bahan tindak balas mempunyai tenaga haba yang lebih rendah berbanding hasil tindak balas. Jadi, apabila berlaku peningkatan tenaga, maka delta H dia akan jadi positif. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan caranya macam mana kita nak melukis gambar raja aras tenaga. Okey, kita tengok dulu yang soalan yang pertama. Dia bagi contoh tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik menghasilkan garam magnesium klorida dan juga membebaskan gas hidrogen. Untuk tindak balas ini, dia punya delta H adalah negatif 462 kilojoule. So, bila dia negatif, dia akan jadi graf yang turun tangga. Okey, jadi mula-mula sekali kita buat dia punya paksi. Macam mana cikgu cakap tadi, paksi dia cuma ada satu paksi je, iaitu paksi Y. Kita buat dulu paksi dia. Okey, jangan lupa tulis dia punya label. Paksi mesti di label. So, label dia adalah tenaga lah. Kemudian untuk tindak balas ini adalah tindak balas turun tangga. Jadi, buat dulu tangga dia. Jangan lupa buat anak panah kat sini. So, buat je garisan macam ni. Okey, tangga turun. So, kita tuliskan dulu dekat sini adalah dia punya bahan. So, bahan dia adalah Mg tambah
2HCl. Salin balik sahaja daripada persamaan ini. Yang ini adalah bahan, yang ini adalah hasil. So hasilnya kamu tulis dekat sebelah bawah. MgCl2 tambah H2. So delta H-nya ditulis dekat pertengahan tangga ni lah. So delta H sama dengan, tak muat dia, cuba tulis kat bawah, negatif 462 kilojoule. Okey. Seterusnya kita tengok tindak balas yang kedua, iaitu tindak balas endotermik. Tindak balas penguraian kalsium karbonat. Okey. Kalsium karbonat apabila diuraikan, dipanaskan, dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida dengan delta H adalah positif 222 kilojoule. So bila nampak positif, maksudnya dia adalah naik tangga. So macam biasa kita tuliskan, kita lukiskan dulu dia punya paksi X-nya. Okey. So paksi X dia kita lukis. Jangan lupa label dia punya paksi dengan label tenaga. Okey, kemudian dia naik tangga kan. Okey. Jangan ke bawah sangat Jangan kamu lukis sampai ke bawah betul. Itu maksudnya tenaga dia dah habis. Tenaga dia kosong. Dia bukan tenaga dia kosong, dia ada tenaga tapi dia tidak banyaklah, sikit je. Jadi tinggi sikit kamu lukis Okay, kemudian buat dia naik tangga. Nak panah naik. Okey, buat anak panah, lepas tu buat satu lagi garisan. Alah, tak lawa lah pula nak panah ni. Tak apa, kita repair, dia kasih dia lawa sikit. Warnakan. Okey, so macam biasa yang ini adalah bahan, yang ini adalah hasil. Salin balik je. So bahan dia adalah CaCO3, hasil dia adalah CaO tambah CO2. Delta H yang kamu tulis di sini, delta H sama dengan positif 222 kilojoule. Okey, mudah kan? Seterusnya kita tengok haba penyesaran. Selalunya dalam peperiksaan dia akan tanya apakah definisi haba penyesaran. Soalan bahagian kertas 2 bahagian A, soalan struktur. So bila minta definisi haba penyesaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Sebagai contoh tindak balas ini, tindak balas antara kuprum sulfat dengan serbuk zinc. So kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan kimia, so apabila kita tindak balaskan Zn, kita tindak balaskan dengan CuSO4, maka kita akan dapat macam biasa dalam persamaan kimia, yang bujang kita kahwinkan, yang kahwin kita ceraikan, kita kahwinkan baru. So dalam kes ini kuprum diceraikan daripada sulfat, so yang akan kahwin baru adalah zinc. Jadi zinc sulfat tambah Cu. Okey. So dalam tindak balas ini, kuprum disesarkan keluar kerana zinc lebih elektropositif berbanding kuprum. Kalau kamu ingat balik, kita dah belajar siri keelektropositifan logam mula dengan kalium kan. Kalau nak cukup makan, ambillah zat besi supaya punggung cun. Okey. So ini kuprum, ini zinc. So kita katakan bahawa zinc lebih elektropositif berbanding kuprum. Elektropositif ni senang cakap lebih kuat lah. So zinc lagi kuat daripada kuprum. So zinc boleh singkirkan kuprum keluar daripada larutan garamnya. Lebih kuat, lebih cun kan. Maka dia bolehlah jadi penyundul untuk memusnahkan perkahwinan antara kuprum dengan sulfat. So dia akan membentuk zinc sulfat. So tindak balas ini macam mana kita nak tahu proses perubahan habanya adalah kita akan ukur dulu suhu pada awal suhu larutan kuprum sulfat sebelum dengan selepas tindak balas. Okey. So bila ada perubahan suhu, maka
Di situ membuktikan bahawa terdapatnya perubahan haba. Okey, sekiranya suhu meningkat, maksudnya haba dibebaskan keluar. Sekiranya suhu menurun, haba diserap masuk. Okey. Maksudnya kalau suhu meningkat, itu adalah tindak balas eksotermik. Kalau suhu menurun, tindak balas endotermik. Seterusnya kita nak tengok cara untuk menentukan haba penyesaran. Soalan ini merupakan soalan favorit yang keluar dalam kertas 2 sama ada bahagian A, B ataupun C. So, langkah yang pertama adalah menulis persamaan tindak balas. Yang ni cikgu dah tunjukkan sebelum ni penulisan persamaan tindak balas, tak ada masalah. Seterusnya, menghitung perubahan haba yang berlaku menggunakan rumus H sama dengan MC theta, di mana M adalah jisim larutan, C adalah muatan haba tentu larutan, C ni adalah nilai yang diberi sebab dia adalah pemalar. Okey, so jangan risau, tak payah hafal apa-apa, ini diberi pemalar. Kita panggil dia sebagai pemalar. Okey, dan seterusnya theta adalah perubahan suhu. Perubahan suhu adalah suhu akhir. Theta sama dengan suhu akhir tolak suhu awal. Okey. So, bila kita dah dapat ni, kita boleh tukarkan, kita boleh selesaikan rumus. Langkah yang ketiga adalah menentukan bilangan mol hasil. Dalam tindak balas ini adalah hasil adalah logam yang disesarkan keluar daripada larutan garamnya. Dalam kalau ikutkan contoh sebelum ni, kita pakai, kita nak tahu bilangan mol kuprum. Kemudiannya kita akan menghitung perubahan haba untuk 1 mol hasil. Okey? Okey, seterusnya kita jawab contoh soalan lah, senang kan, baru kita boleh faham cara nak selesaikan masalah ni. Okey, soalan ni, magnesium berlebihan ditambah kepada 200 cm padu larutan kuprum 2 sulfat, CuSO4 0.2 mol DM padu, suhu larutan meningkat sebanyak 15.5 darjah Celsius. Hitungkan haba penyesaran dan lukiskan gambar rajah aras tenaga. Diberi muatan haba tentu larutan sama dengan 4.2 Joule gram negatif 1 darjah Celsius negatif 1 dan ketebalan larutan adalah 1 gram per sentimeter padu. Okey. So apa-apa hal dalam soalan ni kita gariskan dulu maklumat-maklumat yang ada. Okey. So maklumat yang ada adalah 200 cm padu. Ini adalah isi padu lah, V. Okey. Kemudian dia ada beri 0.2 mol DM negatif 3. Yang ini adalah kemolaran. Okey, seterusnya kita ada 15.5 darjah Celsius. Yang ini theta. Okey, so soalan ni dia dah beri juga 4.2 Joule gram negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Ini adalah C. Dan ketumpatan larutan adalah 1 gram sentimeter padu. Ini penting untuk gantikan V kepada M. Okey. So, jadi 200 cm padu, kalau kita tukarkan dia kepada jisim, mengikut CV ketumpatan larutan sama dengan 1 gram sentimeter padu ni, samalah nilainya dengan 200 gram. So, M sama dengan 200 gram. Okey. Okey. Soalan ni kalau dalam peperiksaan ni tak bagi dalam bentuk jadual. Cikgu bantu bina jadual ni untuk bantu kamu menjawab saja. Dalam peperiksaan dia tak ada beri jadual. Okey, jadi kita selesaikan dulu step yang pertama, iaitu kita tulis persamaan kimia. So persamaan kimia ni kita tulis Mg bertindak balas dengan CuSO4 menghasilkan MgSO4 tambah dengan Cu. Okey. So hasil dia adalah Cu. Yang kita nak tahu hasil dia adalah Cu. Jadi kita mesti tahu ini bilangan mol untuk Cu. Okey. Okey, seterusnya kita hitung dulu perubahan haba. So perubahan haba H sama dengan MC theta. So masukkan sahaja maklumat yang kita ada. M adalah jisim, kita dah tahu tadi, dah convert.
200 gram darab dengan C 4.2 Joule gram negatif 1 darjah Celsius negatif 1 darab dengan Theta. Theta tadi adalah 15.5 darjah Celsius. Okey. Jadi apa-apa hal mula-mula sekali kita hapus unit yang boleh dihapus. So gram negatif 1 boleh potong. Darjah Celsius negatif 1, darjah Celsius boleh potong. So, sekarang unit yang tinggal adalah Joule. Maka betul lah. Sebab H adalah haba. So, hujungnya mesti jawapannya adalah Joule. So, jawapannya adalah 13,020 Joule. Ataupun kita boleh tukarkan dia terus kepada kilojoule. Iaitu 13.02 kilojoule. Okey. Okey, seterusnya, langkah seterusnya adalah kita tentukan bilangan mol hasil tersesar. So, hasil tersesar kita adalah logam kuprum. Tapi kita tak ada maklumat untuk kuprum. Yang kita ada maklumat hanyalah untuk kuprum sulfat. Jadi, kita kira dulu bilangan mol kuprum sulfat. So, NCuSO4 sama dengan MV. Kita pakai rumus segitiga nombor 4. Okey, segitiga nombor 4. So, M dia dah bagi 0.2 mol DM negatif 3. Isi padu pun dia dah bagi. So, ingat isi padu mesti tukarkan dalam unit desimeter padu. So, 200 cm padu bersamaan dengan 0.2 DM padu. So, kita dapat bilangan mol dia adalah 0.4 mol. Okay. Ini adalah bilangan mol untuk CuSO4. Tapi kita perlukan bilangan mol untuk kuprum. Okay. So, kita kena buat perkadaran. Okay. Cikgu pisahkan di sini. So, dari persamaan tadi, cikgu tuliskan persamaan ini semula ni. CuSO4 tambah Mg dapat MgSO4 tambah Cu. Okay. So, kalau kita tengok perkadarannya adalah 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. Sebab tak ada perkali stoikiometri kat depan kan. Okay, so dari persamaan 1 mol CuSO4 berkadar dengan 1 mol Cu. Jadi oleh sebab itu N untuk Cu adalah 0.4 mol. Sama dengan CuSO4. Okay, seterusnya kita dapatkan delta H, haba penyesaran. So, delta H sama dengan perubahan haba H bahagi dengan N bilangan mol. So, perubahan haba tadi kita dah kira 13.02 kilojoule bahagi dengan bilangan mol dia 0.4 mol. So, kita dapatlah jawapan dia 32.55 kilojoule mol negatif 1. Ini adalah delta H-nya. Okey. Dan seterusnya kita tuliskan persamaan termokimia. Persamaan termokimia ni sama je persamaan kimia. Cuma kita ada tambahan maklumat iaitu delta H yang kita dah kira tadi sama dengan 32.55 kilojoule mol negatif 1. Kenapa negatif? Sebab ini merupakan tindak balas eksotermik. So, tindak balas eksotermik, delta H dia adalah negatif. Okay. So, kena ingat tu, kena tulis negatif. Walaupun kamu kira tak ada negatif tadi. Tapi untuk menulis delta H, kalau dia eksotermik, mesti negatif 32.55 kilojoule. Dan akhir sekali, kita lukiskan gambar rajah aras tenaganya. Macam biasa, mula-mula kita lukiskan dulu paksi Y-nya. Paksi Y. Okey, label paksi Y, tenaga. Kemudian ini turun tangga kan. Lukiskan dulu tangga turunnya. Okey, seterusnya kita tuliskan bahannya di sini. Mg tambah CuSO4. Hasilnya di sini. MgSO4 tambah Cu. Dan kita tuliskan perubahan habanya delta H sama dengan negatif
32.55 kilojoule mol negatif 1. Maka selesailah sudah soalan ini. Dengan berakhirnya penyelesaian soalan tadi, maka berakhirlah sudah video kita untuk minggu ini. Cikgu harapkan perkongsian cikgu pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.